cerita kita hari ini berlaku lebih daripada 20 tahun yang lepas di sebuah sekolah menengah. Saya pasti ramai daripada kita yang pernah alami ataupun sekurang-kurangnya pernah dengar tentang cerita-cerita yang berlaku di sekolah. Pelajar kena rasuk, tandas yang berhantu dan lain-lain lagi. Tetapi cerita Radmi berlainan sedikit. Dan saya boleh kaitkan dengan peribahasa, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Selamat menonton Konfesi Seram. Anda sedang menonton Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Kejadian berlaku pada tahun 1997 dan ketika itu Radmi di tingkatan 5. Sebaik saja loceng berbunyi pada pukul 1 tengah hari, Siti cepat-cepat memesan Radmi untuk cop meja di kantin sekolah untuk sesi ulang kaji nanti kerana Siti perlu ke tandas terlebih dahulu. Kepada yang menonton dan tidak tahu istilah cop itu kiranya macam booking. So, kita sambung cerita. Seandainya kalian ingat ketika kita di sekolah dahulu, meja-meja di kantin sekolah kebanyakannya adalah diperbuat daripada kayu, besar dan panjang, dan bangkunya adalah terletak di sisi kedua-dua belah meja tersebut. Dan satu belah sisi boleh duduk sekurang-kurangnya hingga 3 ataupun 4 orang murid. Dan menurut Radmi, di sekolahnya ada 3 set meja yang seperti saya sebut tadi. Dan dia berjaya cop salah satu daripadanya. Apalagi dia pun letaklah beg di atas meja tersebut untuk menunggu kawan-kawannya sampai untuk sesi ulang kaji. Tetapi belum lagi letak beg di atas meja, Radmi ternampak satu loket porselen yang sangat terperinci ukirannya. Kalau saya hempas beg saya tadi, memang naya loket tersebut, fikir Radmi. Lalu Radmi mengambil loket tersebut dan letak di meja sebelah yang masih lagi kosong kerana belum lagi ada murid yang datang duduk. Tidak lama kemudian, kawan-kawan Radmi sampai. 5 orang kesemuanya, termasuk Radmi 6 orang. So, apabila mereka ambil tempat duduk, 2 duduk di sebelah kiri kanan Radmi dan 3 lagi duduk di hadapan ataupun menghadap Radmi. Dan di belakang Radmi adalah tanah lapang. Tiada semak samun, tiada belukar, tiada pokok, tiada apa-apa pun di belakangnya, hanya sebidang tanah lapang. Dan menurut Radmi, di sinilah berlakunya kejadian pelik yang tidak dapat dia jelaskan sehingga hari ini. Ketika mereka mengulang kaji, Radmi ditepuk dari belakang dengan kuat. Tepukan tersebut juga mengeluarkan bunyi yang sangat kuat sehingga rakan-rakannya tersentak dan kesemuanya pada masa yang sama melihat ke arah Radmi. Menurut Radmi, bunyi yang kuat tersebut adalah seolah-olah belakang Radmi ditepuk dengan menggunakan ensiklopedia. Tetapi apa yang Radmi rasa? Seolah-olah dia ditepuk menggunakan tapak tangan di belakangnya. Tetapi saiznya mungkin 3 kali lebih besar daripada tapak tangan manusia biasa. Cepat-cepat Radmi menoleh ke belakang. Mana tahu ada budak-budak yang ingin mengacau. Maklumlah, pada usia itu memang perangai macam monyet. Tetapi apabila Radmi menoleh ke belakang, jangan katakan orang, bayang pun tidak ada. Nak kata Radmi sendiri yang mengada-ngada? Tidak, kerana rakan-rakannya juga terdengar bunyi tepukan yang sangat kuat. Tetapi yang hairannya, Radmi tidak berasa sakit.
Bunyi tepukan yang sekuat begitu sampai mengeluarkan bunyi yang sangat kuat, mesti ada rasa sakit kan? Tetapi menurut Radmi, tiada rasa pedih pun di belakangnya. Bunyi apa itu? Tanya Radmi kepada rakan-rakannya. Radmi terus menoleh ke arah pria yang betul-betul duduk di hadapan dia untuk bertanyakan, mungkin dia ternampak ada murid yang membaling sesuatu ke arah dia. Tetapi menurut pria dan juga rakan-rakan yang duduk di sebelah pria, tiada orang pun yang ada di belakang Radmi ketika kejadian tersebut berlaku. Radmi angkat daripada tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang untuk melihat sekeliling. Mungkin ada budak yang sedang bersembunyi. Tetapi seperti yang diceritakan lebih awal tadi, di belakangnya tiada semak samun, tiada pokok, tiada belukar, hanya sebidang tanah lapang. Sama juga keadaannya ketika Radmi bangun dan melihat ke arah belakang. Tiada seseorang pun yang berada di situ. Siti terus angkat daripada bangkunya lalu mengarahkan kawan-kawannya untuk kemas dan belah daripada situ. Bagi yang nak sambung ulang kaji itu, kita jumpa di MACD lepas simpang 4 tersebut, pesan Siti kepada rakan-rakannya. Sampai sahaja di MACD, Siti lantas menarik Radmi ke tandas dan meminta untuk menunjukkan belakangnya kepada Siti untuk lihat sama ada luka, lebam ataupun kesan-kesan yang ada selepas tepukan tersebut. Tetapi apabila Radmi menunjukkan belakangnya kepada Siti, Siti tidak nampak lebam ataupun kesan-kesan luka di belakang Radmi. Tetapi apa yang Siti nampak adalah kesan seolah-olah tapak tangan yang sangat besar di belakang Radmi. Siti yang berasa heran pun tidak tahu macam mana nak komen lagi. Lantas Siti berkata bahawa mungkin kesan tersebut adalah kerana cuaca yang agak panas. Tetapi tapak tangan? Radmi dan rakan-rakannya mengulang kaji di MACD sampai lewat petang itu. Dan apabila mereka balik, Radmi memberitahu arwah ibunya tentang kejadian di sekolah tadi. Arwah ibu Radmi cuma berkata, mungkin itu adalah ada orang yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Radmi. Sama ada kaitan dengan loket porselen yang Radmi alih lebih awal tadi, saya tidak pasti. Tetapi arwah ibu Radmi juga menambah bahawa sebab itulah tidak ada rasa sakit ataupun kesan-kesan luka selepas tepukan tersebut. Kerana itu cuma ada seseorang ataupun sesuatu yang ingin mengucapkan terima kasih. Arwah ibu Radmi juga berkata, tengoklah, mungkin dalam 4-5 hari ini ada kejadian lain yang berlaku ataupun mimpi-mimpi yang Radmi akan alami. Tetapi menurut Radmi, tiada lagi kejadian pelik yang berlaku selepas itu. Dan itulah pengalaman Radmi di hi-fi di belakang. Baik, itu saja cerita kita untuk minggu ini. Kepada yang menonton, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kepada yang ingin kongsikan pengalaman ataupun cerita anda, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Sekiranya anda ingin hantarkan kepada kami, cari kami di laman Facebook ataupun laman website kami. Cuma perlu search Supernatural Confessions. Sehingga episod yang seterusnya. Saya Kim mengucapkan terima kasih kerana menonton Konfesi Seram. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.